know, my internet is so bad. Really, it's so bad. So yeah, that's the reason why it just hang like that. I hope you don't mind. Tadi okay je, I don't know. Now what happened? I don't know. Okay, now kita akan tengok pula tentang mewujudkan kerjasama kaum. Okay, kerjasama kaum. Okay, pada pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan kerjasama kaum? Shatish. Hai Shatish. Boleh tak Shatish terangkan apa yang dimaksudkan dengan kerjasama kaum? Shatish. Guys. Okay, sorry. Because even if you explain, I can't listen because there's some problem. Sorry, Shatish. Really so sorry. Never mind. I won't ask you anything after this because something is missing in my video, so I can't ask you anything. So yeah, we'll move to. I'll explain to you what is kerjasama kaum. Okay. So in your opinion, in my opinion or in other people's opinion, kerjasama kaum is like you are living, anda semua tinggal ataupun duduk dengan masyarakat yang berbilang kaum. Macam contoh Cina, Melayu, Kristian, Punjabi, Indian and so on. Jadi anda mesti kena ada sifat kerjasama antara satu sama lain demi kemakmuran negara. Bayangkan kalau neighbor awak Cina, awak India selalu gaduh. Lepas tu jiran rumah depan pula Melayu, dia tengok dia nasihat awak, awak gaduh lagi dengan dia. So akan menjadi situasi kucar kacir dan juga tak boleh duduk tenteram. Bila tak boleh duduk tenteram, semua jadi gaduh. Bila semua jadi gaduh, negara hancur. Simple. Okay, wait give me 1 minute. Wait. Okay, I'm so sorry. Alright, okay. Sekarang kita akan tengok untuk mewujudkan kerjasama kaum. Kerjasama kaum penting dalam usaha memupuk perpaduan. Kalau tak ada kerjasama, memang kita tak boleh memupuk perpaduan. Disebabkan oleh itu, Persekutuan Tanah Melayu pun dia nak ada perpaduan dengan semua rakyat. So, Persekutuan Tanah Melayu membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan jawatan kuasa, hubungan antara kaum ataupun dikenali sebagai Communities Liaison Committee untuk mewujudkan perpaduan antara orang Cina, Melayu dan India. Kebanyakan cadangan CLC dimasukkan ke dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Dan juga jawatan kuasa ini berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Kan tadi kita ada Singapura, Sabah, Sarawak, negara-negara lain. You know, we'll have all. So kita kena ada, kita kena berbaik dengan negara jiran dan juga kita kena baik dengan rakyat kita sendiri. Macam contoh kita ada masa 1946 ni kita ada Cina, Melayu, India, mungkin Punjabi yang dibawa dari China, mungkin Kristian and so on. Takkan semua duduk negara ni. Macam semua pun bertungkus, bekerja keras untuk membangunkan ekonomi negara ni. Oleh sebab tu kewarganegaraan boleh diberikan kepada mereka juga dengan syarat jus soli dan juga secara automatik. Yang tadi kita belajar kan dua jenis syarat kewarganegaraan. Jadi bila kita dah bagi isu, kita dah melonggarkan kewarganegaraan, maka kenalah ada perpaduan. Kalau ada perpaduan baru kita boleh dapat kemerdekaan. Okay, that's one. Persekutuan Tanah Melayu 1948 merintis pada pembentukan Perlembagan Tanah Melayu sekaligus membawa kemerdekaan. I told you right, kalau awak semua bagi kepentingan kepada perpaduan, Cina rapat dengan Melayu, India sama duduk makan-makan, pergi luar, banyak berkongsi idea, of course negara kita akan menjadi tersohor di menara dunia.
You know, trust me, our country will go beyond. Kerana apa? Kerana kita ada kekuatan. Walaupun kita tak maju sangat macam China, tak maju sangat macam Amerika ataupun apa, tetapi isu how to say, macam kita punya semangat kerjasama, semangat perpaduan kental, kuat. Of course, no any country boleh lawan kita. Kerana apa? Kerana kita boleh lawan balik apabila kita rapat dengan semua orang. So this is a moral lesson for you, to be good to everyone. Okay, jadi kita dah tengok ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia? Ada 4 ciri-ciri penting. Apa 4 ciri-ciri penting? Iaitu pentadbiran kuasa Raja-Raja Melayu dan kewarganegaraan. Dan juga apa kesan dia? All these other kesan. Dan juga bila dah ada kesan, salah satu kesan adalah mewujudkan perpaduan ataupun kerjasama kaum yang boleh membawa kepada kemerdekaan. Dan sekarang, biasanya bila anda jawab sejarah kertas 2, anda akan ditanya tentang pada pendapat anda sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai pelajar, sebagai rakyat yang prihatin, all that. Soalan terakhir, ya. Untuk setiap soalan terakhir, slide yang akhir ni memang akan membantu anda. Kerana apa? Semua slide saya yang saya buat untuk sejarah, saya akan bagi untuk macam KBKK punya facts, okay, yang boleh membantu pelajar untuk menjawab soalan KBKK, iaitu apa pendapat anda. Okay, kita akan tengok di sini, ya. Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Di samping membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara, pemimpin dan rakyat, kejap bateri low pula. Pemimpin pemimpin dan rakyat sama penting dalam usaha mendukung perpaduan bangsa. Okay, without pemimpin maka Malaysia tak boleh maju, dan juga without rakyat Malaysia tak boleh maju. Antara gabungan kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipayungi means yang dilindungi oleh Raja-Raja Melayu, berjaya merungkai percaturan dan rancangan rapi yang disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu. British ni jahat. Dululah, bukan sekarang lah. Jadi British ni selalu ingatkan nak ambil merdeka. Jadi dia katalah, kalau negara you tak ada perpaduan, negara you tak ada orang, kita ambil lah. Jadi kita pula ambil keputusan, okay, ini negara kita, kita lahir kat sini, kenapa pula kita kena bagi kepada orang putih? Jadi kita akan jadi mengukuhkan perpaduan kita, kita akan jadi warga negara. Siapa-siapa yang membantu membangunkan ekonomi mereka juga akan, macam contoh orang Cina dibawa dari Cina, rakyat India yang dibawa dari India, mereka semua bertungkus lumus untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi mereka juga boleh dikategorikan dalam kewarganegaraan dengan syarat either melalui jus soli ataupun secara automatik. Dan juga macam penjenayah semua, kita tak bagi peluang kepada mereka untuk menjadi rakyat Malaysia. Dan juga dengan perpaduan yang kuat dan kental, memang kemerdekaan boleh dicapai. Bila kita dah ada solid basement, jadi British pun tak dapat buat apa dengan kita. Okay. The last one, kerjasama antara Raja-Raja Melayu dengan UMNO membolehkan pertubuhan Tanah Melayu 1948 terbentuk. Pembentukan ini mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. British mengiktiraf dasar menaik, maaf, as usual my laptop, wait. Okay, this is our last slide, guys. This is our last slide. Peranan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu penting dalam usaha mendukung perjuangan maruah bangsa. Tolak ansur antara kaum juga penting untuk mencapai matlamat penubuhan. Jadi, untuk KBKK pula, mungkin mereka tanya, pada pendapat anda ataupun sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, apakah pendapat anda mengenai Persekutuan Tanah Melayu? Adakah ia penting? Soalan mungkin dia tanya awak macam tu. Lepas awak pula kena cakap.
Okay. Kelvin. Okay, Kelvin stated something. Wait. Okay, Kelvin asked me this slide. Okay guys, actually kalau saya mengajar tuition kan, I will create one WhatsApp group. So siapa-siapa tolonglah create WhatsApp group. I send you my number here. Please create a WhatsApp group. I dah send this number to everyone. Please don't give my number to anyone. Jangan bagi number saya kepada sesiapa selain daripada rakan sekelas awak. Saya akan send all that sejarah punya nota, latihan semua dalam WhatsApp tersebut. Okay? So Kelvin, I have already provided you my number. Please do WhatsApp or please do create a group. A group would be better. And I can share to all of you. Okay? Okay, coming back to this. Okay, soalannya. Sebab apa benda ni hijau kat sini, oh my god. I think this slide. Okay, jadi pada pendapat saya, untuk mewujudkan satu negara yang makmur, kita sepatutnya sebagai rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur sesama kaum untuk mencapai matlamat negara kita. Sekarang negara kita dah merdeka. Walaupun dah merdeka, anda janganlah gaduh-gaduh. Kan negara dah merdeka, siapa lagi dah masuk? You pula jangan bertanggapan begitu, okay? Negara-negara taraf pertama, macam contoh kuasa-kuasa besar, China, Russia, Amerika, mereka British, mereka boleh datang menjajah kita dalam macam ni je. Macam sekelip mata boleh. Jadi untuk avoid all that, kita kena jadi rakyat yang bersemangat, bertolak ansur, sayang antara satu sama lain, sayang semua kaum and so on. Okay, kalau kita kuat sangat, memang tak ada unsur luar yang mampu datang attack kita. So that's all for today. So far tentang kerjasama okay, yang the last point wait, I will highlight to you. Okay, yang ni kan sangat penting untuk soalan KBKK awak. Soalan KBKK mesti ditanya, sebagai rakyat Malaysia, apakah pendapat anda mengenai kepentingan Persekutuan Tanah Melayu? So awak kena cakap lah, untuk mencapai kemerdekaan, tolak ansur and so on. Okay, all this will be helpful for you. Okay, setakat ini untuk hari ini. Apa-apa yang you tak faham, please do WhatsApp to me personally or tolong create group. Please add me in that group, saya akan bagi tahu. Ada yang tak faham ke, cikgu ni laju sangat lah macam train ke apa. Please do tell to me anything. This one please tell in that chat box. And before that, I would like to take the what is that? Attendance, Let me just take Sharmini, Kelvin, Ausalia, Marzi, Liliana. Just now we have Satish something, right? Abinder hilang. Okay. So, ada tak yang tak faham? Anyone or you all faham? Setakat ni boleh faham ke, sikit-sikit faham ke? Please do tell to me. Kausalya, Kelvin, Marzi, anyone, Sharmini. Okay, so thank you for your reply. And I have a quote for all of you. Sambil-sambil belajar, kita belajar juga moral elements. Okay. Yeah. The root of education are bitter, but the fruit is sweet. Maksudnya, sejarah memang susah. Dulu I pun benci sejarah. I tak suka sejarah. Lepas tu I jumpa pula satu cikgu sejarah yang sayang sangat dengan sejarah, yang ajar sejarah betul-betul. Lepas tu I also started to study properly. In the end of the day, I got a very good result for my sejarah. Jadi, bila you pelajar sejarah, kena hafal tarikh tu, kena hafal nama ni, tokoh tu, isu ni, isu tu, memang susah. Tapi sekali awak dah belajar betul-betul, bila awak dapat result, macam you are like flying, you know. So, yeah, with that, I would like to end the class. Thank you so much for lending me your ears, for listening to me with so much of love. I hope awak semua faham apa yang saya ajar. Tak faham, please ask me. I'll be like so happy if you ask me and I can repeat to you. I don't mind repeating. Kalau if I'm too fast, kalau I laju sangat macam bullet train, please stop me, teacher, you are so fast. So I will stop.
Okay, Calvin, you took my number. If you have any question, you can ask me. I'll send the WhatsApp. I'll send this to you. And please do create a WhatsApp group so that easy untuk komunikasi kita. Alright, only that's all. Is there any question, guys, to you? If there's no any question, I will end the class. Alright, see you next week. Wish you a very good week ahead. God bless you. Take care.